Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak dan padu pencerahan daripada mantan Menteri Kesihatan YB Zulkifli. Sahabat-sahabat semua, seperti mana yang kita lihat, ya, ada satu video di TikTok yang begitu banyak view-nya, membuat fitnah. Kononnya kerajaan ini gagal, kononnya tidak ada pelaburan masuk dalam negara kita, kononnya Datuk Seri Anwar gagal dan sebagainya. Berbagai lagi tumahan, fitnah dan juga tuduhan. Dan yang paling mengejutkan adalah begitu ramai juga yang percaya, ya, tanpa memeriksa benarkah fitnah dan juga tuduhan yang dilemparkan oleh pentaksub daripada Parti Pembangkang ini. Jadi menarik untuk saya bawakan Anda untuk melihat video ini, pencerahan daripada mantan Menteri Kesihatan, yaitu YB Zulkifli, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar untuk menyelia perjalanan perbelanjaan negara. Ini pada saya satu perkara yang hebat. Tetapi Datuk Seri, dalam kita bercerita tentang kehebatan, saya tadi sementara tunggu Datuk Seri sampai, saya tengok TikTok, bagus respons TikTok tersebut, dapat view yang sangat tinggi lah. Dia hanya bercerita tentang kegagalan kerajaan Madani. Jadi dalam keadaan kerajaan bersungguh-sungguh, tak pernah zaman Datuk Najib pun disarankan dapat 2,000-2,500 BRIM. Di zaman PMX dimasukkan dalam bajet tahun hadapan akan ada yang dapat sehingga 3,700. Ini satu lonjakan yang tinggi bagi penerima-penerima skim tunai rahmah kerajaan. Tetapi dalam keadaan banyak perkara yang kita lakukan, tapi masih ada yang mahu bersama-sama dengan satu kumpulan yang sering melawan-lawankan bahawa ini adalah sebuah kerajaan yang gagal. Komen Datuk Seri. Itu peranannya pembangkang. Saya kira kita pun pernah berada di posisi itu. Dan mungkin lebih ganas dan lebih agresif lagi. Tetapi saya mengimbau ke belakang, jujurnya saya terpaksa menyebutkan juga, sementara mungkin kita lebih agresif, kita tidak sekadar hanya agresif untuk berpadu suara ataupun bersaing pekikan dalam Dewan. Setiap tahun kami, sejak daripada Barisan Alternatif lagi, saya ingat, sehinggalah kepada tahun yang terakhir kita menjadi pembangkang, kita table ataupun kita merangka satu alternatif budget. Tim itulah YB Rafizi, Tony Pua, Wong Chen, saya, Jintong dan yang lain. Itu timnya. Yang bermaksud apa? Okey, kalau kita mau lantang, tetapi biarkan persaingan dan persaingan itu pada apa yang dikatakan sebagai pentas dasar dan polisi. Kritiklah. Apapun kau nak kritik daripada bajet 2024, kita mau dengar. Ya. Tapi jangan sekadar kritik, ini retorik, ini janji-janji kosong, ya. Ini tidak realistik. Dalam bahasa ada satu pepatah bahasa Inggeris, apa pentakrifan seorang kritik? A critic is one who knows the destination but doesn't know how to drive. Seorang kritik adalah orang yang tahu ke mana nak pergi tapi dia tak tahu memandu. Atau mudahnya, seorang pengkritik adalah orang yang pandai masuk sumbat dengan gol tapi tak ada dalam padang. Dia boleh fikirlah kat luar. Itu mudahnya. Tak apa. Cumanya kalau hanya sekadar itu, dan lebih dahsyat lagi kalau menggunakan itu sebagai satu yang mencetuskan bukan saja kesangsian, kegusaran terhadap kerajaan, lebih parah daripada itu, menanamkan bibit-bibit, ya, bibit-bibit yang membawa kepada
ketakutan rakyat. Tidak membela Melayu, Islam terancam. Di mana Islam terancam? Di mana Melayu yang tidak dibela? Lihat pada satu persatu butiran-butiran atas kepala mana, pengurusan mana, B mana, P mana, bincang, bahas. Tidak ada. Saya menunggu bajet yang lalu, bajet tahun ini pun ketua pembangkang pun kurang lebih sama juga. Dia boleh sebutlah ini bajet retorik. Tapi saya tidak nampak apa alternatif, apa penyelesaian beliau. Jadi itu pasti kita akan bertemui. Kalau saya mau saya mengulas juga bajet 2024, dan saya menyebutkan bajet itu pastinya satu yang sifatnya sangat optimis. Betul, very bullish, bahasa orang analis, bullish. Sebab apa? Mau menurunkan defisit fiskal pada 4.3, hari ini 5, fiscal deficit to GDP lah, KDNK. Itu sangat berani, ya. Dan itu pada saya adalah komitmen besar daripada PMX atau Menteri Kewangan. Dan pada waktu yang sama masih lagi berbelanja besar. Ya, masih lagi berbelanja besar. Bermakna apa? That is where pencerakinan sebuah bajet itu akan dilihat mampu tak mampu pada the detail, the mechanics of achieving it, ataupun cara macam mana kaedahnya nak kita capai menurunkan fiscal deficit pada waktu yang sama yang memacu pertumbuhan. This is not easy. This is the juggling that you got to do. You want to be fiscally prudent dalam bahasanya, mau kita menjadi mau memastikan kita jangan terlalu banyak berhutang. For deficit to be restrained to 4.3, itu dalam tahun depan 2024. Ke depan nanti dalam 5 tahun dia mau dikurangkan pada 3%. Lagilah pada saya satu yang benar-benar optimis, very bullish. Tapi kita lihat kepada perangkaan budget itu, saya kira dilihat daripada sudut, contohnya the first is penyasaran subsidi, sangat hebat. Bermula dengan apanya tadi, subsidi tenaga saja 45 bilion, jumlahkan 81. Jadi bila kita lihat petrol, diesel dulu sudah diambil tindakan, petrol yang bersasar, ya. Kemudian kita lihat kepada senara yang dulunya kita letakkan sebagai the control item yang ditentukan, setiap satu, minyak ke telur ke ayam ke segalanya, beras ke, keberanian, ya, bajet 2024 ini untuk membuat apa yang dikatakan sebagai reform struktural, ya, dengan mengurangkan perbelanjaan subsidi, dan pada waktu yang sama, ya, masih lagi boleh berbelanja, dan daripada penjimatan subsidi itu diberikan kepada STR 2 bilion tak silap saya, itu rakyat yang akan mencapai. Dan itulah yang kita patut perbahaskan dan pertikaikan. Bajet itu merupakan satu instrumen fiskal untuk setahun, tetapi itu yang akan menentukan apa revenue, hasil, dan apa dikatakan sebagai perbelanjaan, cost ataupun expenditure, ya, revenue, hasil daripada bagaimana nak kita pastikan bahawa fiskal itu dapat kita turunkan. Tentunya bermain dengan persoalan cukai. Jadi pengenalan cukai keuntungan modal, capital gains tax, perbaiki cukai sales SST dengan mengadakan e-invoice, ataupun satu lagi trade identification numbers, contohnya TI. Ini dua itu adalah sebahagian daripada program features of GST, tapi telah diperkenalkan, ya. Dan juga
yang lain, pengenalan-pengenalan untuk melebarkan revenue. Jadi kita mau perbahaskan mampu atau tidak 4.0 itu di-achieve dengan penjimatan dan juga sekaligus ya dengan membawa dengan menjana pertumbuhan. Pertumbuhan adalah penting. Dengan pertumbuhan itulah datangnya revenue, dengan pertumbuhan itulah datangnya kita mengatasi pelbagai income disparity, bagaimana kita redistribute revenues, bagaimana kita mengurangkan jurang dan kesenjangan antara B40 dengan T20 contohnya. Jadi apabila saya perhatikan, saya terpaksa mengakui dan bukan sahaja sekadar untuk memuji, tidak, tapi memandang kepada setiap satu langkah-langkah itu, langkah-langkah fiskal, langkah-langkah tata kelola, langkah-langkah dasar yang diperkenalkan, semua itu serentak akan memacu. Dan yang jangan kita lupa, itu bajet dalam perbelanjaan kita. But really yang akan dapat menjana pertumbuhan itu juga adalah private investment, sama ada dalam bentuknya DDI atau dalam yang dikatakan faktor I dalam KDNK itu, investment itu domestic investment satu, tapi yang kerana dasar-dasar kita, NIMP kita, kerana kita punya Madani Economics kita, kerana NTER kita, kerana program-program ini yang memberikan pelbagai tarikan, investment will come in. When investment come in, memacu dan investment is so very important. Job creation, technology transfer, enhancement of our industry to higher value added, finally wages. Itu yang akan menentukan wages. Itu yang akan menentukan yang akan menentukan rakyat ada duit tidak dalam poket as a disposable income untuk berbelanja. Itu yang dikatakan pendapatan boleh berbelanja, disposable income itu. Semua itu saya kira digarap dalam bajet ini. Itu jadikan dia menarik. Dengan tidak melupakan golongan B40, dengan tidak melupakan di social protection yang diperlukan. Jadi Bangkang boleh kutuklah kerja mereka pun antara lain itu kan. Tapi saya ingat selagi mereka tidak membawa kepada pendekatan apa yang saya istilahkan sebagai the politics of fear. Kalau ada unsur-unsur identity politik, sekarang Melayu terancam dengan bajet ini, agama terancam dengan bajet ini, Islam tak selamat dan sebagainya, itu toksik. Di situ kita kena perang. Tapi kalau sekadar nak kutuk kita, itu biasa. Itu biasa. Itu rempah ratus asam garam politik kan. Saya tidak ada terkesan langsung. Tapi saya tengok beberapa menteri lah, saya boleh kirakan Mici Ekonomi, menteri-menteri, timbalan menteri dalam kewangan itu sangat baik. Yang lain pun saya ingat juga sedang melakukan yang terbaik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok setahun yang diusahakan oleh kerajaan perpaduan ini, oleh kerana politiknya stabil, banyak inisiatif, banyak dasar, banyak reform telah pun dilakukan. Kalau kita tengok dari segi undang-undang juga, ada banyak bil yang penting-penting yang telah kita capai. Sebelum kita masuk kepada reform dan juga hal ehwal perundangan, yang banyak perkara yang telah kita selesaikan, yang terkini kita dah close case, dah tutup tentang kes tuntutan Sulu, dan sekarang ini itu pada saya satu kejayaan yang besar. Betul. Yang tidak diurus dengan baik semasa Tuan Mahathir menjadi pemimpin pada tempoh ketika itu, termasuklah isu Pulau Batu Putih yang kita hilang. Jadi isu tuntutan Kesultanan Sulu ini telah berjaya ditangani dengan baik sekali oleh kerajaan perpaduan ini. Dan terima kasih kepada menteri dan juga menteri-menteri lah, Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Zamri, pegawai-pegawai semua yang semua mereka yang terlibat sehingga kita berjaya menoktahkan tuntutan dan juga rayuan-rayuan yang dibuat oleh waris di beberapa mahkamah timbang tara di beberapa negeri. Rupanya mereka tak pergi satu negeri, mereka pergi banyak negeri. Pergi A tak selesai, pergi B, pergi C. Dan sekarang ini saya difahamkan
kerajaan sedang mengambil tindakan untuk mengambil tindakan undang-undang kepada Dr. Stampa itu yang menjadi antara broker lah, yang bukan broker, dia lah yang memutuskan award itu. Dan oleh kerana dia sendiri pun pelantikannya tak sah dan sebagainya, kerajaan bercadang mengambil tindakan perundangan terhadap beliau kerana menyusahkan banyak pihak dan menghabiskan banyak wang untuk kita gunakan untuk selesaikan kes ini. Baik, tetapi Datuk Seri, yang rakyat perlu faham sekarang ini, setelah fasa 1 ini, saya ingat kita mungkin ada 5 fasa lah yang Yang Berhormat Perdana Menteri akan buat. Fasa kestabilan, alhamdulillah. Akibat adanya kestabilan, maka macam tadi Datuk Seri sebut, banyak pelabur-pelabur dah masuk. 132 bilion yang direkodkan pada 6 bulan yang pertama tahun ini. Kemudian ada 65 bilion bila Yang Berhormat Perdana Menteri pergi ke sidang APEC ada 65 bilion, saya rasa total ada 200 lebih bilion. Dan itu kalau dapat direalisasikan dalam masa yang terdekat, itulah nanti saya setuju dengan Datuk Seri sebut tadi, itulah yang nanti yang akan betul-betul dirasai oleh rakyat, kerana akhirnya rakyat dapat kerja. Bila rakyat dapat kerja, poket dia penuh. Bila poket penuh, dia kurang menjerit sikit. Jadi kita kurang komplain kerana kita ada kerja kita nak buat. Anak-anak yang graduate, yang kita ada masalah sekarang ini, yang graduate tak dapat kerja atau kerja yang tak setimpal dengan gaji, banyak. Ini masalah-masalah yang akan diselesaikan. Jadi saya nampak fasa kedua, Datuk Seri. Fasa yang kedua ialah tahun depan dan tahun-tahun ke hadapannya ialah fasa di mana kita boleh melihat satu suasana prosperity ataupun kemakmuran, di mana kalaulah semua pelaburan ini direalisasikan dalam setahun dua ini, dan dengan pelaksanaan gaji progresif, dan Yang Berhormat Perdana Menteri pun dah umum kalau boleh next year pihak swasta juga digalakkan untuk meningkatkan kadar upah ataupun gaji kepada sektor swasta. Jadi saya lihat tahun depan adalah satu tahun di mana lebih ramai orang akan tersejuk kerana ramai yang akan dapat kerja dan ramai yang akan ada peningkatan upah. Komen Datuk Seri? Ya, kalau kita perhatikan, lazimnya orang akan komplain tentang inflasi. Dan inflasi itu betul lah. Inflasi is one of the macroeconomics punya index atau matrix yang diukur pertumbuhan, inflasi, job, unemployment. Betul. Itu tiga. Dan juga kalau kita perhatikan dari sudut monetary, juga dia tersangkut dengan persoalan ialah cukai, how do you distribute hasil. Itu adalah perkara-perkara besar dalam ekonomi. Lazim orang bercakap tentang inflasi setiap tahun. Saya tengok dalam 3 penggal saya berada di Parlimen. Tapi buat kali ini, julung-julung kalinya, seorang Menteri Kewangan, dan saya mengenali beliau dengan lebih dekat, yang pertama-tama melontarkan, jangan kita bercakap tentang inflasi saja. Sebab pada sifatnya inflasi ini memanglah tidak boleh kita hindarkan sama sekali. Totally tidak boleh. Sebab apa? Sebab faktor-faktor peningkatan harga itu adalah lazimnya imported. They call it imported inflation. Ya. Sama ada dari sudut hari ini peperangan geopolitik, Rusia Ukraine saja sudah melibatkan banyak komoditi seperti fertilizers, food, pelbagai, ya, yang mereka merupakan pengeluarnya, ya, pesticide. Mereka berlaku peningkatan harga, berlakunya perang, geostability terjejas, peningkatan harga, dan ini tidak boleh kita elakkan pastinya. Tambahan kalau nilai mata wang kita jatuh ataupun tidak dapat, ya, pastinya apapun bagaimana kuat pun nilai mata wang kita, it is an imported inflation, climate change, produk hasil tanaman gitu, ya, itu juga. Jadi selama-lamanya kita tidak akan dapat menangani
inflation ini. Because as I said, bahagian besarnya adalah imported inflation. It is it's not like the demand pull. Dia adalah cost push. Dia datang pada cost itu sendiri. Tetapi buat kali pertama, seorang menteri, okeylah, put a stop to this cost. Wacana pasal ataupun perdebatan pasal inflation ni, kita kena tahu bahawa kita tidak akan selama-lamanya mengatasi inflation, tetapi kita boleh mengatasi situasi yang berat bagi rakyat dengan kita mengangkat pendapatan. That was brilliant to me. Daripada situlah saudara Menteri Ekonomi, saudara Fizi, menggagaskan dan langsung mencetuskan, dan sehingga hari ini sudah dibentang dah dilulus pun dasar policy progresif. Ya. Ini bacaan kali pertama ke sudah selesai? Lulus. Selesai. Sudah lulus. Dia adalah kertas putih. Kertas putih. Dia adalah white paper. Macam mana juga kertas putih kesihatan. Bermakna sudah terbuka luas opportunity untuk apa yang beliau mulakan, dengan memulakan apa yang dianggap sebagai projek rintis. 1,000 syarikat akan terlibat untuk diberikan insentif. Panjang ceritanya kalau saya nak cerita pasal gaji progresif ini. Cumanya saya nak sebutkan betapa dengan gaji progresif ini, pelaburan tadi satu hal, masuk dia akan invest kalau boleh. Kita nak pelaburan yang quality, not satu pelaburan for its sake. Dulu kita tak kisah apa pun pelaburan, walaupun low value added pun kita terima juga. Sekarang ni kita selektif sikit. Ya, we want higher value added so that kita boleh pacu higher value added product with higher paying job. Dia bina begitu. Productivity dengan wages ataupun upah ni mesti bersekali. Dengan gaji progresif in place, sudah pun diberikan sokongan, the green light. Saya rasa tidak ada apa pun yang boleh menghalang untuk kita pacu objektif untuk mendapatkan a higher income economy, a higher income economy with higher paying jobs. Sebab program dasar ini bukan hanya, it's not just ada orang mengatakan bahawa ia hanya merupakan satu wages subsidi. Dah kita dismantle, dah kita buat struktural apa-apanya dengan kita rombak dan rungkai subsidi-subsidi tenaga, telur ayam kita buat masuk pula wages subsidi. But different ball game. Ya, saya kena sebutkan bahawa wages apa yang dikatakan wages incentive ini, dia sekaligus, dia macam, to me, dia merupakan satu kitaran positif. Dia bukan kitaran ganas. Kitaran ganas ni dia jadi lebih buruk, lebih parah. Tak. Ini ketika kita memberikan insentif subsidi, syarikat yang terlibat diberikan insentif untuk membayar gaji yang lebih kepada sasaran pekerja. Sasaran pekerja itu dia pada waktu yang sama perlu meningkatkan skill set dia. Sekaligus kalau kita bayangkan sebuah syarikat apabila, terutama yang bagi yang the higher paying job ataupun the middle and higher, mereka upgrade and upskilling of their skills, then the talent pool satu hal, tapi yang pekerja ini akan dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan higher value activity. Yang kalau dulu is the back end, mungkin dia orang boleh the front end into satu yang lebih bersifat, kalau dalam semiconductors, ya, dia mungkin boleh go into IC design, circuit design dan sebagainya. Jadi itu detail lah. But the paling penting adalah ketika seseorang pekerja itu diberikan insentif, dia bukan saja mendapat gaji yang lebih, insentif yang diberikan oleh majikan, tetapi akhirnya syarikat itu sendiri akan dapat orang kata dapat bergerak transition kepada higher value added processes or product or services. Di sini cantiknya program ini. Lalu persoalan tadi yang 1 atau 2% inflasi itu selesai. Selesai. Takkan diperkatakan. Sebab apa? Pokoknya
the Rakyat ada duit dalam pay, disposable income, Yes. gaji boleh berbelanja dalam poket rakyat itu sudah jauh lebih baik. Nah, yang saya sebutkan tadi, inflasi yang diimport tu, bolehkah kita do anything about climate change for the time being? Bolehkah kita jangan suruh berperang kerana petrol harga minyak mentah akan, tak boleh. But this way, this country bersedia untuk menangani cabaran-cabaran itu. Itu pada saya adalah menarik. Itulah tadi yang saya Contoh saja tu, satu contoh. Itu yang tadi yang kita maksudkan, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kestabilan tadi melahirkan banyak polisi dan dasar-dasar yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, dan akhirnya salah satu perkara yang baru disebutkan oleh Datuk Seri Dr. Zul ialah tentang progressive wages ni, yang itu yang kita katakan tahun depan ni, dan ke depannya insya-Allah kita akan tengok rakyat Malaysia lebih tersenyum lebar, kerana yalah sekarang kalau tak ada duit, cikgu saya kata, kalau tak ada duit beli barang RM10 pun mahal. Tapi kalau duit you ada RM1,000, you beli barang RM10, you tak terasa. Sama juga dengan inflation tadi. Betul. Jadi yang saya nampak, kalau boleh saya celah sikit, Datuk Azlan, dia tidak hanya terlibat kepada industri-industri besar, but our PKMS, our perusahaan mikro, kecil, sederhana itu juga menjadi sasarannya. Betul. Dan di situlah sebenarnya 95% daripada, kalau tidak, walaupun tidak lebih sikit daripada itu, industri kita adalah PKMS, dan melibatkan almost 50% of our workforce, tenaga kerja, tenaga labor itu PKMS. Now, yang itu pun our PKMS ni tidak dapat move transition into a higher value added. Jadi pada saya, the progressive wages ataupun dasar polisi progresif ini, dia sebenarnya ada satu push factor yang akan dapat mendorong setiap satu PKMS untuk memandang bagaimana lagi aku, di samping hanya otomasi, which is quite easy, tetapi lebih penting itu adalah dari sudut inovasi dia, dari sudut value added dia dalam produk dia, dari sudut dia, itu akan dapat dengan apa? Dengan seorang pekerja, dia dihantar upskilling, training, dan dia boleh buat sekarang banyak continuous learning, banyak short courses. Betul. Dipanggil micro credentialing, maknanya kita akan menjadi pakar dari sudut tertentu, dan di sinilah PKMS akan dapat memacu. Betul. Dan bermula situlah rakyat akan mendapat gaji yang lebih baik, lebih lumayan. Kalau tidak, kita stuck. Sebab itu kita forever dah berapa dekad dah terperangkap dalam the middle income trap. Betul. This is it. Now, for one, saya berasa, lepas tu saya kadang-kali saya tak segan-segan puji Menteri Ekonomi tu. Sebab orang boleh kata lah, boleh kritik lah, boleh tuduh lah, boleh maki hamun dia lah, menteri, itu politik. Menteri formula lah, apa dah. Pada saya, tengok saja dia punya program IPR dia, program Intan dia contohnya, sudah ada hasilnya. Ya, saya tengok budak-budak yang terlibat dalam Intan, program inisiatif usahawan tani, immediately within 6 months, within 1 year sudah ada. Ini program-program sebagai perintis ni, rintis ni. Jadi begitu juga yang dalam makanan, food, orang gelak dia punya vending machine sebagai contohnya. Sekarang dia pergi kepada operating ni. These are all spheres ataupun bidang-bidang yang akan menjadikan PKMS kita strong. Saya yakin kalau investment besar masuk, dia go on, whether it's semiconductors ke elektronik dan electrical elektronik, ataupun di chips, microchip dan sebagainya. Tetapi PKMS kita ni boleh be part of this value chain. Dia boleh come into the value chain, and then dia boleh increase dia punya value added products, and they become the vendors, so that's how the economy will grow. So the economy is always like that. It's always a system. It's always, the moving parts tu mesti connect to one another. Interrelated. Very interrelated. So people should, tak adalah sebut sangat pasal inflasi, sebab memanglah betul. Kira every minggu kira inflasi. When we get to higher paying job nanti, we can
kita boleh tangani perkara tu. Tapi jangan kita lupa B40. Yang kita sebab tu kita perlu pada SDR. Sebab tu kita ada sumbangan apanya tadi, rahmah kan. Jadi dan juga yang lain. So itu yang saya merasakan. Bukan saya tidak duduk dalam kabinet pun tak apa. I will be one that is more than happy to serve in my PSSC dalam dalam kita punya. Itu sangat penting, saya mau singgung juga nanti apa yang dikatakan sebagai jawatan kuasa pilihan khas parlimen berperanan. Kami juga ada peranan. We are not the front bench, we are back benchers, tapi kami juga berperanan. Kami selesa untuk memberikan input, kadang-kali check and balance kepada front bench. Baiknya tu JKPK itu dia bipartisan, sama dengan opposition. Di situ saya kerap memberikan pandangan kawan-kawan pembangkang. Contoh dalam saya pengurusi health, saya kata kita jangan berpolitik. Health kita tak boleh politik, kita mesti bekerjasama. Nanti kita sambung soalan ke depan kalau ada. Baik. Jadi kita dah hampir sejam ni kita bersiaran ni, dah banyak perkara yang kita sentuh. Dan sebenarnya kalau saya tengok manual kejayaan satu tahun kerajaan perpaduan yang akan dilancarkan, saya yakin pada 8 hari bulan ni, 8 hingga 10 ni ada sambutan. Betul. Hari kerajaan Madani ni, saya yakin buku itu akan dilancarkan. Saya sempat tengok manuskrip. Ada banyak perkara yang telah dicapai yang rakyat harus faham. Yang mengkritik ni biar ahli-ahli politik yang mengkritik di Dewan. Tetapi yang setelah saya tengok kejayaan-kejayaan dan apa lagi perkara yang terbentang luas, rakyat harus ambil kesempatan dengan apa banyaknya program yang disediakan. Kalau kita tengok banyak kementerian menyediakan dana-dana. Saya tengok ini, kalau cerita bab dana ni 7 hari 7 malam tak selesai. Kerana saya tengok hampir ke semua kementerian mereka menyediakan dana. Kalau saya tengok Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan dana, saya ingat 100 juta untuk mengautomasikan PMKS macam tadi yang Dr. Zul sebut. Jadi rebutlah peluang ni, tak payahlah ikut sama dengan orang politik nak berpolitik. Dia nak jerit ke, dia nak apa ke, nak lompat atas meja, itu ahli politik punya kerja. Tapi rakyat harus ambil peluang. Itu belum lagi nanti saya akan panggil Yang Berhormat Datuk Seri Mat Sabu kita. Ada banyak lagi dalam agriculture yang kita boleh sentuh, yang kita boleh buat. Petani-petani boleh rebut peluang. Jadi all in all yang kita nak sebut ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah cakap kita sudah-sudahlah berpolitik ini 5 tahun. Kita isi dengan pelbagai program, pelbagai inisiatif untuk kita ni. Biar legislator seperti Datuk Seri Dr. Zul kita fikir di Dewan, beliau duduk dalam jawatan kuasa pilihan khas. Ada banyak lagi jawatan pilihan jawatan kuasa pilihan khas. Kita ada 10. Sekarang ni ada 10. Saya rasa nanti akan dipertingkatkan dari masa ke semasa untuk mengikut keperluan. Jadi untuk yang tak berapa nak arif, yang tak faham tentang parlimen ni, mungkin doktor boleh sentuh sikit tentang jawatan kuasa pilihan khas ni dan the importance of jawatan kuasa ini kepada Dewan. Ringkas je, kalau boleh saya sebutkan bahawa ini adalah satu bolehlah saya kata sebagai satu inovasi, ataupun lebih tepat lagi satu reformasi. Satu reformasi amalan parliamentary ataupun reform in parliamentary practice yang mirip kepada negara-negara mature demokrasi yang maju seperti India, Eropah. Dengan kata lain, kalau kita ambil saya boleh beri satu contoh lah perbahasan tentang RUU. Perbahasan tentang RUU daripada satu-satu kementerian setelah digubal, dirangka, drafting stage tu, lepas sudah dilihat oleh AGC, akhirnya seorang menteri akan membawa kepada apa yang disebut sebagai MJM, Memorandum Jemaah Menteri, untuk dibentang. Ketika mendapat lulusan, barulah dibawa ke Dewan. Menteri membaca sebagai bacaan pertama. Speaker akan tanya, Menteri, bila bacaan kedua?
bacaan kedua dalam sesi sidang ini juga. Baca dia akan bentang satu masa yang ditentukan oleh order kerajaan itu, dan dibentang, panjang dibentang, terus bahas. Apa yang saya sedang saksikan ketika pengenalan peranannya jawatankuasa pilihan khas sebagai contoh. RUU 25/2023 merupakan RUU Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok dan Generasi Penamat. GG. GG dia begini tajuknya tu. GG tu dalam tapi Dalam tu. dalam tajuk tajuk itu produk merokok. Ya, produk merokok demi kemaslahatan awam. Yes. Speaker tanya, Menteri, bila bacaan kedua? Bacaan kedua akan dibuat selepas JKPK Kesihatan meneliti rang undang-undang ini. Sekaligus bermakna rang undang-undang ini tidak akan baca kali kedua dan dibahaskan selagi sebuah jawatankuasa, namanya jawatankuasa Parlimen, pilihan khas Parlimen Kesihatan meneliti. So itu sebagai contoh bagaimana dalam RUU dalam produk merokok itu saya bermesyuarat tak kurang daripada 13 kali untuk berbincang tentang generasi penamat rokok, generational endgame, yang merupakan DR, Dewan Rakyat, dia panggil apa? The Blue Bill tu. Dia belum jadi akta, dia blue, akta jadi putih. The Blue Bill itu yang dimulakan oleh mantan Menteri Kesihatan lah, Saudara KJ. Kami bermesyuarat tak kurang 13 kali meneliti setiap satu section, butirannya apa semua. Dan setelah kita putus, berbincang balik dengan Menteri Kesihatan KKM, dan akhirnya sudah memutuskan membuat satu penetapan untuk bentang. Dan ketika bentang itu pun saya diberi faham oleh speaker dan juga menteri bahawa pembentangan itu menteri bentang yang asal tadi, seharusnya begitu. Saya selaku pengurusi membentang penyata pindaan jawatankuasa kepada RUU itu. Wah, tiba-tiba kita dah ada peranan yang tidak pernah kalau di belakang tidak unprecedented. Ini satu benda baru. Jadi gitu. Jadi akhirnya itu yang sepatutnya. Sehinggalah apa yang berlaku telah pun berlaku. Ini semua takdir dan takdir Allah. Kita tidak no regret ya. Cumanya ialah kita telah bukanlah tak ada regret, cumanya semacam sementara kita mahukan ianya yang dibentangkan bersama dengan GEG itu, tetapi ia telah dibuat keputusan oleh Kamar Peguam Negara yang didakwa bahawa ia adalah tidak konstitusional ya. Jadi kita boleh berbeza pandangan dan hanya ketika dicabar di mahkamah lah baru kita tahu konstitusional atau tidak. Sebab ini legislatif, dia tidak boleh buat keputusan itu. Betul. Tapi telah diambil sebagai satu sikap yang diambil juga oleh Kabinet, PMX dan Menteri, maka kita kena pasrahlah, terimalah bahawa GG tidak akan bersama. Jadi maksud saya tadi itu, peranan JKPK itu, dan saya tidak kata tentang RUU ini saja, saya melihat begitu juga anti-hopping law pun begitu. JKPK berperanan sangat penting. Itu lagi tara pada saya, itu lagi intens, sangat intensif perbincangan itu. Dan saya memandang ke depan begitu. Jadi kalau kita perasan, bila kita berbincang dalam dewan, peringkat dasar kita bincang. Habis saja bincang peringkat dasar, gulungan oleh menteri. Kemudian kita masuk peringkat jawatankuasa. Jadi speaker berkata untuk kita di peringkat jawatankuasa, bendara pun pergi depan, cokma tu diturunkan. Orang sama aja. Orang yang sama juga berbahas sebentar tadi, dia akan masuk dalam meneliti step satu. Tukar posisi je, tukar jawatan saja. Betul. Daripada speaker ke pengurusi.
Dan dia tak boleh bercakap mewang gitu, dia bukanlah mewang, dia tak boleh berbahasa dari sudut dasar, dia bercakap hanya ke atas spesifik apa itu section butiran demi itu yang jadi dia tidak ada role of, kalau di negara-negara maju dia ada di mana macam kami lakukan dalam RUU produk merokok itu, kita melibatkan expert, melibatkan pemegang taruh dan pemegang kepentingan yang lain di academics yang industries, ya, siapa pun, ya, lay people pun, awam pun kita ini juga, dan tambah-tambahlah kalau industrial players, pemain-pemain industri, dan especially expert. So we have 3 days of round table discussion. Round table discussion dia 3 hari di kalangan panel apa expert. These are real top daripada 13 universiti awam dan swasta saya libatkan, bersama dengan PUU, bersama dengan AGC, bersama dengan KKM. Pakar-pakar KKM pun bersama, top officer daripada KKM juga bersama. Sementara kami juga terlibat. Begitu. So the strengthening of the legislative process, pemerkasaan dan ketelitian bikinan ataupun penggubalan undang-undang tu lebih sengit, lebih rigorous, ya. Jadi itu yang kita harapkan. Dari situ kita sebagai lawmaker istilahnya, kita legislator, ya, kita pembikin undang-undang, kita rasa lebih selesa bila ia tertakluk kepada satu check and balance ataupun ketelitian yang lebih ketat lagi, ya. Itulah antara satu, ya. Di samping itu, ya, di parlimen juga kita mengharapkan akan dapat kita laksanakan yang dikatakan sebagai apa yang disebutkan sebagai peranan ataupun di parlimen punya, di Parliamentary Services Act itu, perkhidmatan parlimen itu pun akan dapat meletakkan parlimen lebih wibawa, lebih independen, punya keuangannya sendiri, punya sedikit otonomi. Kalau tidak kita ditentukan oleh eksekutif. Kita kan sepatutnya harusnya terpisah. Betul. Tapi kalau sudah kita jadi speaker sangat mahukan reform itu. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah serba sedikit apa yang kita baru buka sesi kita ni dengan setahun Madani ni, kajian Madani, dan kita akan teliti lagi mengikut kementerian-kementerian. Itu pun kalau kita sempat catch up, yang kerana kita menghampiri musim cuti dan juga musim banjir yang sudah pun bermula ni. Yeah. Jadi kita akan tengok nanti kesempatan-kesempatan yang kita dapat, dan kita juga akan melihat kemajuan di negeri-negeri di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan. Kita nak tengok juga apa yang berlaku di Perak, di Penang, Melaka. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan yang begitu mendalam sekali, ya, berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku, khususnya perancangan dasar yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Jadi kita ucapkan tahniah kepada kerajaan ini, Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekiranya anda juga mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Alright, so sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.